Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 telah diberikan tugasan untuk mengkaji elemen saintifik dalam perubatan dan rawatan menurut Al-Sunnah. Kumpulan ini terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saya, Hanis Mazrah binti Uthman, Syaratul Rahai binti Razman, Noradina Izzah binti Hamizi, Muhammad Ammar Hakim bin Bahar Sam, Muhammad Akil bin Muhammad Razi dan juga Ahmad Khalid bin Cik Aderi. Mari kita lihat isi kandungan yang bakal kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, elemen-elemen saintifik dalam perubatan dan rawatan menurut As-Sunnah. Yang ketiga, isu semasa dan akhir sekali, kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noradina Izzah binti Hamizi dari kumpulan 2 dan saya akan menjelaskan bahagian objektif dan pengenalan. Seperti yang dapat dilihat di dalam slide, terdapat 3 objektif yang akan kita capai setelah pembentangan kami tamat. Objektif yang pertama, kita dapat mempelajari elemen saintifik tentang ilmu perubatan dan rawatan menurut As-Sunnah. Objektif yang kedua, kita dapat mengenal pasti ilmu perubatan Islam dan ilmu perubatan moden. Dari ini, kita boleh lihat perkembangan ilmu perubatan dari zaman ke zaman, iaitu dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dan kita boleh buat perbandingan antara dua zaman tersebut yang berkaitan dengan ilmu perubatan. Akhir sekali, yang ketiga, kita dapat mengaitkan isu semasa dengan perubatan Islam. Okey, kemudian kita meneruskan pembentangan dengan pengenalan. Perubatan Islam boleh didefinisikan sebagai perubatan yang membawa pesakit itu ke arah kesembuhan dan pada masa yang sama juga mampu meningkatkan iman seseorang itu. Sebaris dengan itu, kebaikan sesuatu penyakit itu boleh diturunkan kecuali jika pesakit itu ditakdirkan untuk mati oleh Allah SWT. Maksud dari ayat ini, kita akan dapat pahala apabila kita sakit ataupun terkena sesuatu penyakit yang boleh melemahkan minda atau stamina badan kita. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khalid bin Cik Aderi. So pada hari ini saya akan menceritakan tentang amalan kebersihan. Amalan kebersihan ini sebenarnya sangat dituntut dalam Islam kerana ia dapat menonjolkan personaliti seseorang itu. Bagaimana? Jika seseorang itu menjaga kebersihan di sekelilingnya dan menjaga kebersihan di alam sekitar, maka ini dapat menunjukkan personaliti yang baik dan menukar anggapan orang lain kepada seseorang tersebut. Bukan itu saja, jika kita mengamalkan kebersihan, kita juga dapat menjalankan kehidupan yang lebih selesa dan lebih bersih. So bagaimana? Jika kita mengamalkan kebersihan, kita dapat menghindari penyakit seperti demam, tersema dan banyak lagi. Dan kemudiannya, kita juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana? Jika kita hendak beribadah kepada Allah, maka kita perlu bersih dan suci daripada hadas besar maupun hadas kecil supaya ibadah kita diterima. So itu betapa pentingnya amalan kebersihan. So kesimpulannya, kita sebagai orang Islam perlu menjaga kebersihan agar kita menjaga imej Islam itu sendiri dan menjalan supaya hidup kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ammar Hakim bin Bahar Sam dan saya akan menerangkan tentang slide amalan pemakanan. Saya yang pertama ialah mengamalkan makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah SAW. Cara pemakanan yang diamalkan oleh Rasulullah merupakan satu cara yang patut dicontohi. Pemakanan yang diambil oleh Rasulullah sangatlah mementingkan kesihatan. Amalan pemakanan yang salah boleh mendorong kepada pelbagai penyakit.
Oleh itu, setiap individu perlu tahu apa yang mereka ambil atau mereka memerlukan dalam badan. Antara makanan sunnah yang boleh kita amalkan adalah madu. Madu merupakan makanan yang mengandungi banyak zat yang baik untuk badan. Madu ini merupakan makanan yang dihasilkan oleh lebah. Antara komponen yang dapat membawa kebaikan kepada badan ialah enzim, vitamin, mineral, kandungan air dan pinosembrin. Pinosembrin ini ialah bahan antioksida yang dapat membantu fungsi otak. Madu bukan sahaja makanan yang diamalkan oleh Rasulullah, malah madu juga sering disebut dalam Al-Quran. Selain itu ialah air zam-zam. Air zam-zam ini juga tidak asing lagi daripada umat Islam. Hal ini dikatakan air ini dapat mengubatkan pelbagai jenis penyakit dengan izin Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkati. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Isi saya yang kedua ialah berpuasa. Amalan puasa telah dilakukan oleh orang Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Pada hari ini, bukan sahaja orang Islam yang mengamalkan puasa, tapi ia turut diamalkan oleh orang bukan Islam. Banyak kajian telah menunjukkan kebaikan berpuasa dari segi kesihatan. Yang pertama, ia dapat membantu mengawal diabetes. Seperti yang kita tahu, diabetes adalah antara penyakit kronik yang kerap berlaku di Malaysia, bahkan dunia. Kehadiran pelbagai jenis makanan kurang berkhasiat serta pengamalan gaya hidup yang kurang aktif banyak menyumbang kepada peningkatan kes diabetes. Satu kajian telah dijalankan di Qatar melibatkan 1,300 pesakit diabetes. Hasilnya, ia menunjukkan bahawa puasa di bulan Ramadan secara signifikan terkait dengan penurunan pada tahap kolesterol. Yang kedua, puasa dapat mengurangkan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Seperti diabetes, penyakit kardiovaskular juga merupakan penyakit kronik utama di Malaysia. Antara contoh penyakit kardiovaskular ialah penyakit arteri koronari. Penyakit ini mempunyai faktor-faktor risiko termasuk kolesterol dan darah tinggi. Satu kajian telah dijalankan melibatkan 82 orang sukarelawan yang mempunyai sejarah penyakit kardiovaskular. Keputusan kajian membuktikan penurunan yang signifikan pada faktor-faktor risiko yang disenaraikan di atas. Isi saya yang terakhir ialah makan ikut sunnah Rasulullah. Kita berpantang dan mengawal tabiat makanan apabila diserang penyakit. Lebih teruk jika doktor hanya membenarkan kita makan dalam kuantiti sedikit atau makanan tertentu sahaja. Hakikatnya, amalan mengawal tabiat pemakanan selepas jatuh sakit adalah tindakan salah. Kita patut mengawal pemakanan seawal usia remaja, bukan apabila memasuki fasa 40-an. Tabiat pemakanan yang boleh diteladani ialah mengikut sunnah Rasulullah. Jika dikaji, amalan pemakanan baginda amat bertepatan dengan Al-Quran. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Surah Al-Araf ayat 31. Petua menjaga kesihatan cara Rasulullah turut mengambil kira sistem tubuh manusia. Sebagai mesin, ia memerlukan bahan bakar iaitu makanan untuk membolehkannya melaksanakan kerja, tetapi kuantiti makanan yang masuk ke perut mesti dikawal. Sebenarnya menjaga dan mengawal perut daripada makan terlalu banyak adalah kaedah pencegahan penyakit yang berkesan. Sebab itu ramai ilmuwan perubatan dan tabib zaman lampau sering bermadah lapar itu ubat. Mengambil makanan dalam kuantiti banyak adalah amalan buruk kerana ia memberatkan organ dan sistem pencernaan sehingga ia lemah dan tidak mampu mencerna secara teratur dan berkesan. Nabi Muhammad ada menyebut perut adalah tempat bermulanya pelbagai penyakit. Selain kuantiti makanan, kepetuan kesihatan Nabi turut mengambil kira isi padu makanan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. So untuk kali ini saya Muhammad Hakim Muhammad Razi akan menceritakan elemen saintifik dalam aktiviti iaitu amalan mendengar ayat suci Al-Quran, bersukan dan akhir sekali menunaikan solat. So untuk yang pertama sekali, apakah elemen saintifik daripada segi jasmani dan rohani dalam mendengar ayat suci Al-Quran? So ayat suci Al-Quran ni bila kita dengar, otak kita akan rasa ayat suci Al-Quran yang dia akan menseimbangkan otak kita bagi dia jadi stable, jadi dia stay chill.
So sebagai contoh, kalau kita stres, okay, otak kita macam jadi kelabut. So jantung kita lebih kuat, nafas pun macam susah nak bernafas, kejap dia cepat sangat mengembang, mengecut. So bila kita baca ayat, bila kita baca ataupun dengar ayat Quran, otak kita rasa tenang. So bila dia tenang, dia dapat berfungsi, dia dapat memberi perintah kepada, macam bagi arahan lah, bagi command untuk pada badan kita, organ kita, sel kita, so berfungsi dengan baiklah. Okay, itu untuk pertama, iaitu dengan suci ayat Quran. Okay. Yang kedua pula ialah tentang bersukan. Okay, kita ambil sebagai contoh memanah. So memanah ni amalan sunnah kan. So dia bukan saja berlatih fizikal, dia walaupun kita kena tarik, okay, dia bukan pasal fizikal saja, tapi emosi pun penting juga. Okay, so kenapa dengan emosi? Sebab kita kena belajar cara untuk berasa sabar. So bila kita tarik, kita nak memanah, kita kena tunggu macam keadaan angin macam mana, kita aim tu betul ke tak, kita target dekat benda tu betul ke tak, kita kena sabar, tunggu je betul kan. Okay, bila dah semua betul, baru kita lepaskan. Lepas tu kena pada kita punya target lah. So itu dia. Okay, dia bukan saja satu sukan yang agak kuat, agak keras juga, sebab nak kena tarik tu bukan senang. Saya pun susah juga. So itulah dia dia mencabar daripada segi fizikal dan juga mental. Mental tu disuruh kita bersabar, tunggu je, jangan kalut. So yang last kali ialah tentang solat. So solat ni macam seperti kita semua tahu, dia merupakan suatu aktiviti fizikal. Jadi siapa yang boleh berdiri, dia kena solat berdiri. Siapa yang boleh solat duduk, dia kena solat. Siapa yang tak boleh berdiri tapi boleh solat duduk, kena solat duduk, tak boleh baring terus. Okay, so solat ni adalah satu aktiviti fizikal yang sangat unik. Ditunaikan secara berterusan, continuously. So tak adalah tinggal. Okay, sebab tu disebabkan kita konsisten, okay, badan kita tak rasa macam lemah lah, macam kita asyik baring ni dekat atas kaki, tak buat apa-apa. So dia adalah aktiviti yang fisiologikal, manusia yang meliputi kesihatan fizikal, mental, rohani dan juga emosi. Bila kita solat tu, kita rasa aman je lah. Kita tak fikir pasal masalah dunia dah, kita fikir pasal Tuhan ni. Kita relax je, duduk je. Lepas tu cuba kita betul fokus dalam solat tu. So lepas tu semua pergerakan macam rukuk, sujud tu kita main semua tubuh badan kita lah. Dekat bahagian lutut, keri, lepas tu bahagian dada pun, dekat bahagian belakang sebab nak kena bangun, duduk, bangun, lepas tu duduk lah banyak kali, berulang kali. Itu untuk satu solat. Lepas tu kalau 5 kali pula kan sehari, so lagi dah kita kerjakan kita punya badan ni. So daripada ada satu kajian daripada Profesor Madya Dr. Haji Wan Udri, dia kata solat ni menyamai senaman yang boleh meningkatkan kecerdasan otak serta dapat mengurangkan kadar denyutan jantung, selain dapat merawat sakit pinggang. So itulah semua poin daripada segi jasmani dan rohani bagi ketiga aspek tersebut. Mendengar alunan ayat suci Al-Quran, bersukan sebagai contoh memanah yang melatih kita untuk bersabar. Lepas tu dia sukan kuat juga, so melatih kita dari segi fizikal juga lah. So dan juga solat. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdatul Raihan binti Razman. Slide yang seterusnya ialah isu semasa. Terdapat satu kisah sahabat Nabi, iaitu Khalifah Umar. Beliau membatalkan hasratnya atas satu keperluan untuk ke Syam kerana terdapat wabak yang berjangkit pada masa itu. Walau bagaimanapun, Abu Ubaidah berselisih pendapat dengannya dan mengatakan jika Umar tidak pergi ke Syam, bermaksud beliau lari dari takdir Allah. Lalu datang Abdul Rahman bin Auf berkata, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila ada wabak berjangkit di suatu tempat, janganlah kamu menghampirinya. Dan sekiranya kamu berada di daerah wabak berjangkit itu, janganlah kamu keluar.
Untuk mengaitkan kisah ini dengan isu semasa, negara kita Malaysia telah dilanda COVID-19 dan telah melalui 3 kali fasa kunci tara, iaitu lockdown, iaitu PKP 1.0, PKP 2.0 dan PKP 3.0 bermula daripada 18 Mac 2020, di mana masyarakat perlu mematuhi perintah yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengkuarantinkan diri dan duduk di rumah. Sepanjang tempoh PKP ini dijalankan, hanya setengah golongan sahaja yang dibenarkan untuk keluar dari rumah atas ketentuan tertentu seperti membeli barangan rumah, iaitu terhad kepada satu ketua keluarga sahaja yang dibenarkan. Hal ini dilaksanakan kerana kerajaan berusaha untuk mengurangkan kes COVID-19 ini yang melanda di negara kita. Sekian, terima kasih. Saya Hanis Mazra binti Osman akan membuat kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini. Saya dapat simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini, kita dapat lihat bahawasanya ilmu perubatan ini adalah sebahagian daripada ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Seperti mana topik kita pada hari ini, kita dapat membuktikan bahawa ajaran Islam ini bersifat syumul, iaitu universal ataupun meluas. Ia juga dapat membuka perspektif masyarakat kita pada hari ini bahawa ajaran Islam ini bukanlah hanya tertumpu kepada kerohanian dan juga ibadah semata-mata. Jika kita menolak ke ajaran Islam ini dengan lebih meluas dan terperinci, kita dapat lihat bahawa Islam ini merangkumi pelbagai aspek kehidupan manusia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.